Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Syahrudin. Matrik number 290986. Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Hakim bin Nur Hisham, nombor matrik 291092. Kami akan membentangkan tajuk hubungan antara kerajaan. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan tentang pengenalan hubungan antara kerajaan, persekutuan dan negeri di Malaysia. Hubungan kerajaan amat penting dalam tadbir urus dan politik. Perlembagaan persekutuan menetapkan pembahagian kuasa untuk mengelakkan konflik dan memastikan kedua-dua peringkat kerajaan memenuhi peranan masing-masing. Hubungan ini melibatkan kerjasama penyelarasan dan persaingan. Kerajaan persekutuan menumpukan pada isu nasional seperti pertahanan dan kewangan, manakala kerajaan negeri menguruskan hal tempatan seperti tanah dan undang-undang Islam. Pengagihan ini memerlukan perundingan berterusan untuk menjaga kepentingan nasional dan negeri. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang isu-isu yang berkaitan dengan tajuk ini. Yang pertama, pemusatan kuasa persekutuan. Yang kedua, pergantungan kewangan. Dan yang ketiga, jurang pembangunan serantau. Dan keempat, tegangan antara keperluan nasional dan serantau. Untuk yang pertama, isu-isu yang berkaitan adalah pemusatan kuasa persekutuan. Kerajaan persekutuan memegang kawalan ke atas kewangan keselamatan dan perancangan pembangunan. Kerajaan negeri walaupun mempunyai autonomi dalam beberapa bidang seperti tanah, terhad dalam membuat keputusan tanpa kelulusan persekutuan. Dan seterusnya, negeri seperti Sabah dan Sarawak sering mengalami kekangan dalam melaksanakan autonomi. Untuk pergantungan kewangan, kerajaan persekutuan mengutip kebaikan cukai dan mengagihkan hasil kepada negeri-negeri. Ketidakseimbangan kuasa kerana negeri bergantung pada pembiayaan persekutuan untuk belanjawan dan projek pembangunan. Dan yang seterusnya, negeri berpendapatan rendah khususnya di Malaysia Timur menuntut peruntukan kewangan yang lebih saksama. Untuk jurang pembangunan serantau, ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Negeri-negeri ini menyuarakan kebimbangan mengenai pengagihan sumber yang tidak sama rata. Sabah dan Sarawak menuntut lebih kawalan ke atas sumber asli seperti minyak dan gas untuk mempercepatkan pembangunan tempatan. Dan lagi sekali, tegangan antara keperluan nasional dan serantau. Usaha untuk menyimbangkan keutamaan negara dengan keperluan pembangunan wilayah. Dinamika ketegangan ini mencerminkan cabaran dalam mengekalkan keseimbangan kuasa antara kerajaan, persekutuan dan negeri. Seterusnya, pelaksanaan di Malaysia atau perbandingan dengan negara lain. Yang pertama, pelaksanaan hubungan antara kerajaan di Malaysia. Yang kedua, pergantungan fiskal. Yang ketiga, autonomi dan ketaksamaan pembangunan. Yang keempat, perbandingan dengan negara lain. Yang kelima, perbezaan utama. Terdapat beberapa teori berhubung kait dengan hubungan antara kerajaan. Yang pertama, teori federalisme di Malaysia mengagihkan kuasa antara kerajaan, persekutuan dan negeri, menyokong keseimbangan dan autonomi melalui perlembagaan. Yang kedua, federalisme koperasi mendorong kerjasama antara kerajaan, persekutuan dan negeri untuk matlamat bersama, sesuai bagi Malaysia yang pelbagai budaya dan keperluan negeri yang berbeza. Yang ketiga, rangka kerja perlembagaan. Jadual ke-9 perlembagaan mentakrifkan bidang kuasa eksklusif dan persekongsian. Yang keempat, penyelesaian konflik. Mengagihkan kuasa antara kerajaan, persekutuan dan negeri, menyokong keseimbangan dan autonomi melalui perlembagaan. Untuk tajuk kekuatan dalam tajuk ini adalah kerangka perlembagaan yang jelas. Pembahagian kuasa antara peringkat kerajaan ditakrifkan dengan baik membolehkan
negeri mengurus hal tempatan, contohnya pentadbiran tanah dan undang-undang Islam. Dan kerajaan persekutuan mengendalikan isu nasional seperti pertahanan dan kewangan. Platform untuk kerjasama. Institusi seperti Majlis Kewangan Negara menyediakan ruang untuk dialog antara peringkat kerajaan. Badan penjelasan ini membolehkan kerajaan dalam pembangunan ekonomi dan peruntukan sumber. Untuk pupuk perpaduan negara, kerjasama antara kerajaan, persekutuan dan negeri membantu menyatukan keperluan nasional dan keperluan tempatan, memupuk perpaduan dan kestabilan dalam negara. Untuk kelemahan, pemusatan kuasa di peringkat persekutuan. Kerajaan persekutuan memegang kawalan terhadap isu-isu kritikal, menghadkan autonomi negeri dalam membuat keputusan. Seterusnya, pergantungan kewangan negeri. Kerajaan negeri bergantung kepada peruntukan kewangan daripada kerajaan persekutuan kerana kebaikan cukai dikutip oleh kerajaan persekutuan. Jurang pembangunan wilayah. Terdapat berbeza pembangunan yang ketara antaranya adalah Semenanjung Malaysia dan negeri Sabah serta Sarawak. Jurang ini menimbulkan cabaran dalam mencapai pembangunan negara yang seimbang, menyebabkan ketidakpuasan dalam pembahagian sumber dan pembangunan wilayah. Terdapat 3 cadangan penambahbaikan. Yang pertama, menyemak semula rangka kerja perkongsian hasil antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak yang kaya dengan sumber asli seperti minyak dan gas kini menerima bahagian hasil yang tidak seimbang daripada sumber-sumber ini. Yang kedua, mewujudkan mekanisme yang lebih formal untuk dialog dan rundingan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri boleh meningkatkan kerjasama. Cadangan penambahbaikan yang ketiga ialah memupuk kerjasama melalui projek pembangunan bersama dapat mengukuhkan hubungan antara kerajaan. Sebagai kesimpulan, analisis hubungan antara kerajaan di Malaysia menunjukkan beberapa isu utama yang menjejaskan keseimbangan kuasa, pergantungan keuangan dan jurang pembangunan wilayah. Pemusatan kuasa di peringkat persekutuan menyekat autonomi negeri-negeri terutamanya Sabah dan Sarawak menyebabkan rasa kecewa mengenai kuasa membuat keputusan yang terhad dan kekangan dalam pengurusan sumber. Tambahan pula, pergantungan keuangan yang tinggi kepada persekutuan memburukkan lagi ketidakseimbangan kuasa dan memperluaskan jurang pembangunan antara negeri.